Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa nasta'in Ihdinas siratal ladzina أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semati Fadilatul Imam Perjalanan Kuasa Surau, tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dalam keadaan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita pada malam ini, bersama-sama kita berhimpun di surau untuk sama-sama tentang mengikuti kuliah bagi kitab Sirah Nurul Yaqin pada bab yang terakhir. Maksudnya nak habis kitab dah lah. Nak habis kitab lama dah no. Saya pun tak ingat berapa tahun dah. Dia campur PKP Farsan lebih daripada 5 lah ya, lebih daripada 5. Kalau dekat-dekat 5 lebih kurang tu lah. Jadi saya ingat kitab ni akan habis bulan 12. Maksudnya 2 kali lagi habis. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita nak ambil pengajaran yang akhir. Kerana pengajaran yang akhir ini lebih besar. Maksudnya sebanyak mana yang kita mengaji tuan-tuan, kerana yang paling penting apa yang kita nak bawa balik, yakni nak beramal pula. Yang tu penting. Sebab kalau kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah tuan-tuan, kitab dia taklah besar sangat tuan-tuan. Karangan Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ini ulama tasawuf. Maka Imam Ghazali tuan-tuan dia karang satu kitab Bidayatul Hidayah, permulaan untuk mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau tak ada kitab tu tuan-tuan kena pergi cari dan kita pergi mengaji tuan-tuan. Kerana disebut dalam kitab tersebut antara muqaddimah tuan-tuan, bab mengaji, iaitu syaitan boleh menyesatkan kamu, menipu kamu. Dia suruh kamu ni antaranya ialah banyakkan mengaji sehingga kamu lupa untuk beramal. Itu dia. Cantik kita tu tuan-tuan. Maksudnya dia suruh mengaji, esok pergi mengaji ni, hari ni mengaji lagi, mengaji ni banyak dah mengaji tuan-tuan. Lalu tidak ada amal
dalam kehidupan kamu. Kita lah, saya sebut dia kita. Sebab tu saya kata kita, saya, tuan-tuan, kita semua cuba tuan-tuan untuk beramal apa yang kita belajar, khususnya dalam kitab sirah yang cukup panjang ini. Sekurang-kurangnya bila habis kitab ini, kita dapat tuan-tuan menjadi umat Nabi SAW yang bukan sahaja mengikut sunnah-sunnah pakaian sebagai contoh, percakapan, pertuturan, tetapi yang paling besar ialah sunnah Nabi SAW memperjuangkan Islam, menyampaikan Islam, mempertahankan Islam sehingga akhir hayat Nabi SAW. Itu paling besar. Sebab kalau kita sebut tuan-tuan, Nabi semayang, ya Nabi semayang, Nabi jadi imam, tetapi pada masa yang sama Nabi juga menjadi pemimpin kepada masyarakat, memimpin negara dengan Islam. Maksudnya Nabi memerintah. Maksudnya Nabi bukan hanya suruh kita semayang saja tuan-tuan, tapi Nabi nak supaya kita semua ambil tahu juga urusan orang Islam. Apa jadi pada orang Islam, apa jadi pada jiran, pada qaryah kita, pada jiran-jiran kita, sahabat kita. Sebab tu adanya surau, sebab tu adanya masjid tuan-tuan. Nampak? Kalau tidak, kita hanya main semayang ya. Apa nak jadi dengan dunia, apa nak jadi dengan negara, masyarakat, kita ambil tak peduli kerana ia tak ada kaitan dengan kita. Sedangkan Nabi ajar supaya kamu ingat walaupun dia bukan sebangsa dengan kamu, tapi agama sama. Maka tuan-tuan, kita bila tengok orang Islam kena dizalimi, kita akan terasa. Begitulah keadaannya yang diajar oleh Nabi SAW. Baik tuan-tuan, kitab yang kita nak baca ni, tajuk yang kita baca ni tuan-tuan malam ini, iaitulah berkenaan dengan akhlak Nabi SAW. Baik, iaitulah antaranya, saya sebut dah itu tentang mukadimah, saya sebut dah. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah bulan lepas, kita sebut dah mukadimah, iaitu dua sifat agung tuan-tuan, iaitu sifat yang pertama, sifat pembawaan semenjak lahir, dan sifat yang kedua bersifat boleh diusahakan untuk menjadi tuntutan agama, yakni untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena ada tuan-tuan supaya Allah bimbing kita setiap daripada lahir. Sebab itu lahir kita tuan-tuan diperdengarkan dengan azan, iqamah, dengar kalimah yang baik. Sebelum kelahiran pun dipesan untuk membaca ayat-ayat Quran yang baik. Walaupun anak tu tak lahir, kita pegang tuan-tuan, kemudian kita baca surah-surah pilihan. Tu nampak tak? Zikir-zikir pilihan. Kemudian lahir anak tadi, kita azan, kita iqamah. Lepas tu cukup 7 hari kita tahnik, kita bawa kepada tok-tok guru, ulama ataupun orang alim untuk didoakan akan anak kita tuan-tuan, supaya dia difaqih dalam agama. Kenapa tuan-tuan? Sebab sifat kelahiran itu, permulaan kelahiran adalah paling penting. Jika salah didikannya, maka akan menghadapi cabaran ujian yang lebih besar pada masa yang akan datang. Ini kita tuan-tuan kena banyak sama-sama. Baik, itu proses kelahiran tuan-tuan. Kemudian yang kedua yang kita nak usahakan ialah untuk kita jadikan diri kita ni mendekatkan diri dalam agama. Baik, apa yang kita nak sebut? Yang pertama tuan-tuan, qala musannif rahimahullah ta'ala, berkatalah akan pengarang, perkara yang dipandang mempunyai keistimewaan disebabkan sedikit ialah seperti makan dan tidur. Orang Arab dan cerdik pandai semenjak dulu lagi memuji kedua-duanya apabila digunakan dengan kadar yang sedikit, dan mencela apabila digunakan akan ia tadi dengan kadar yang banyak. Apa dia tu?
Apa dia yang sikit, apa yang banyak ni? Iaitu ini kerana memperbanyakkan makan dan minum adalah bukti kepada pelakunya berwatak gelojoh, tamak, buas, mengikut hawa nafsu yang menjadi penyebab kepada kemudaratan hidup dia di atas dunia dan di akhirat. Itu dia. Ini kita lah tuan-tuan, sifat manusia, iaitu banyak sangat. Bukan tak boleh makan. Makan ni untuk ibadah tuan-tuan, niat untuk buat ibadah. Tapi kalau makan tuan-tuan lebihan, maksudnya makan ni sehingga tuan-tuan sikit-sikit makan dia, lepas tu sehari dia makan pula, sehari dia fikir nak makan apa pula. Hanya makan sahaja menjadi keutamaan, sehingga menyebabkan terlebih makan pula. Bila lebih makan ni, biasalah tuan-tuan, macam kita lah kat Jumaat ni, Jumaat awal pukul 1 kan. Pukul 1 tuan-tuan kalut sikit ya. Bila pukul 1 ni kalut, lepas tu kita tak tahu nak makan apa, nasi kandang taruh atas. Elah, tuan-tuan sandak di dinding kelia. Tu biasalah tu. Maksudnya time-time lagu tu ni makan pula dengan kadar yang kenyang lebih, kadar yang lebih, menyebabkan kita jadi tuan-tuan dari tak larat. Lagi kita sebut ada sebab, ada sebab kata pengarang. Ia mengundang penyakit. Ini bukan saya kata, memanglah mengundang penyakit badan. Makan ni tuan-tuan, iya, makan yang berlebihan, ataupun kita sebut macam kita kata lah kan, gula. Bukan tak boleh, tapi lebih, dia ada lah. Semua orang tahu. Semua ni ada risiko dia, ada tuan-tuan penyakit dia kita ni. Maka tuan-tuan lebih menyebabkan apa? Kedua, malah. Tu yang jadi segan, nak sembahyang pun jadi berat, nak baca Quran, zikir Allah tak ada sedia. Realitinya kita sebut tu kat kita lah tuan-tuan saya. Bila kita lebih sikit ya, dan kita dah makan biasa, tapi orang kata apa ustaz, makan sikit ya, kan sikit lagi. Itu lebih. Bila terlebih tuan-tuan, kadang-kadang sungguh jadi malah. Kan susah ni nak jaga ni tuan-tuan, bab makan ni. Kemudian apa lagi? Kemudian yang seterusnya, jumud. Sedikit makan dan sedikit dan minum pula adalah bukti sifat qanaah. Tadi yang kita okey, ini bab lain dah. Hak ni tadi lebih makan tadi, satu dia akan mai penyakit, kemudian dua malah jumud tuan-tuan yang ketiga. Ni jumud terus. Baik. Yang ke seterusnya kedua, sikit makan, ini bukti ia bersifat qanaah, yakni berpada apa yang ada. Maksudnya syukurlah apa yang ada. Ada hak tu ada. Dia lagu ni tuan-tuan, semalam kebetulan kita sebut lah. Semalam kuliah Baba Ismail sepanjang Al-Fatani. Kuliah Baba Ismail ni mentang-mentang kuliah dia 2 jam. Kuliah dia 2 jam tuan-tuan. Jadi semalam ni kebetulan Baba Ismail sepanjang Al-Fatani tuan-tuan, dia buat soal jawab agama. Kan, buat soal jawab agama. Dalam soal jawab agama ni ramailah yang tanya tuan-tuan berkenaan dengan isu-isu semasa dan juga hukum agama lah khususnya tuan-tuan. Baik. Cuma kita nak sebut tak mana tuan-tuan. Cuma yang kita nak sebut ialah, iaitulah kita nak abang kata bahawasanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu apabila sampai satu masa kita ni, jangan hanya contohnya tuan-tuan, kita nak sembahyang qiyamul lail, buat qiyamul lail lah, main tahajud. Tuan-tuan main tahajud niat kerana nak kemanisan, nak manis,
Maksudnya nak supaya dapat kemanisan untuk beribadah. Kan tu sebut malam bapa sebut. Bila nak manis tu maksudnya dah salah dah niat. Manis tu dia akan dapat di akhirat, dah dapat. Ganjaran tu ada. Tapi kalau nak manis saja, kerana nak manis dalam beribadah, maka sudah salah niat dia, salah. Niat tu kerana siapa? Niat kerana Allah. Macam kita minum air zam-zam kan tuan-tuan. Minum ni tentang rasa manis ke rasa apa? Disebut rasa payah. Jadi manis ni tuan-tuan, kesedapan tu ialah kita dapat nikmat dengan berkat air zam-zam tadi. Begitu juga dengan makanan. Makanan ni tuan-tuan, ada orang nasi putih tuan-tuan, goreng ikan bilis, buah kicap, buah telur, dia kata hak tu sedap. Ada orang tuan-tuan tak boleh lah, kadang lah roti apa semua baru sedap, kata sur. Ada orang sebut begitu. Jadi tuan-tuan, kesedapan ni tuan-tuan bukan tentang makanan. Sebenarnya sebab apa? Sebab setiap daripada nikmat tu tak sama. Tak sama tuan-tuan. Sebab itulah berniatlah kerana Allah, makan untuk beribadah kepada Allah, buat apa pun kerana Allah, maka akan dapatlah kemanisan ganjaran itu di akhirat. Dahsyat tuan-tuan. Ni bab niat. Kemudian sama juga, dia sebut antaranya, saya sebut bila kebetulan semalam. Apa dia? Apa hak Allah Ta'ala pada kita? Sembahyang. Apa hak anak pada ibu bapa? Anak tu kena buat apa pada mak ayah dia? Dia kena buat baik. Tetapi jika akan yang kata mak ayah tadi suruh buat maksiat, mak ayah kata hendak bayar pakai tudung lah, tak ada tutup orang, maka kaedah mengatakan la ta'atan li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada perkara maksiat yang disuruh oleh makhluk, tak ada. Walaupun hak tadi itu mak ayah kita. Pasal apa? Kerana mutlak taat ini hanya pada Allah. Nampak cantik kemah tuan-tuan. Tak ada ketaatan mutlak pada makhluk, tak ada. Ni itu dalam bab hak kita kepada Allah Ta'ala dan juga pada hak-hak yang lain. Baik tuan-tuan, balik pada kita sebut bab tadilah, bab sirah tadi. Maka qanaah, cukuplah apa yang ada. Menguasai diri dan mengekangkan syahwat, ia menjadi penyebab kepada kesihatan tubuh badan, kebersihan jiwa dan ketajaman pemikiran. Ni maksudnya apa dia tuan-tuan? Iaitu dengan sedikit makan, bukan tak makan langsung. Maksudnya dengan kadar yang tidak berlebih-lebihan. Ni kita pelan-pelan kayuh lah. Walaupun sebenarnya kita ni lebih kalau nak ikut betul itu malam tak boleh makan lah, perak-perak. Kalau nak ikut betul kan, kalau nak ikut betul lah. Tapi nak sebut kata tuan-tuan, apa-apa pun jangan berlebih-lebihan. Itu penting tuan-tuan. Baik. Banyak yang kedua, banyak tidur pula. Tadi bab makan, ni tidur pula. Banyak tidur pula adalah bukti bahawa pelakunya seorang pemalas, lemah dan tidak cerdik. Ia merupakan penyebab kepada malas, lemah, buang umur tanpa faedah, keras hati, lalai, hati pun mati. Ni kata pengarang. Baik. Maksudnya apa? Tidur sagi, bangkit pula. Tidur sagi, bangkit. Tuan-tuan, taubat lah. Pasal saya pasal try lah. Pasal try tu bukan pasal apa. Balik naik flight tuan-tuan, negara lain, tukar main Malaysia, pening lah. Tu dia nak tukar time lah. Memang lena lah. Lena tuan-tuan lagi. Orang lain tidur, kita jaga. Dah gitu lah. Tak nak bagi stabil balik, nak bagi biasa balik.
Kalau tidur tu sungguh tidur pasal apa dalam kereta api besar, dalam flight bukan boleh tidur sangat selesa. Jadi balik rumah tu dia akan qada sungguh. Tapi tuan-tuan sungguh realitinya kita nak sebut tidur banyak ni tuan-tuan, Allah malah bila dah okey sikit seminggu tu dah okey dah 3 hari tu lega. Baik. Sungguh maka sebab itulah tuan-tuan tak boleh kita ni tuan-tuan cubalah, maksudnya tak boleh kita cuba supaya tak tidur terutama sekali selepas subuh. Tu biasalah kan, pada tutup guru subuh. Waktu subuh ni waktu yang cukup baik untuk tuan-tuan baca Quran, hafal, mengulang. Waktu pagi ni syok tuan-tuan. Waktu pagi kalau kita pencen lagilah Allah, lagi senang, lagi mudah nak mengulang ke nak apa ke tuan-tuan pagi tu. Baik. Maka dia buang apa? Dia buang umur tanpa faedah. Dia jadi keras hati, dia jadi lalai kali tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan hati pun jadi mati. Allahu akbar. Yang ni kita takut tuan-tuan. Baik, kita tengok Nabi SAW makan dan tidur dengan kadar yang sedikit. Baginda SAW bersabda, tidak ada bekas yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang sulbinya, yakni menguatkan tubuhnya. Sekiranya dia tidak mampu melakukannya, maka 1/3 daripada perutnya untuk makanan, 1/3 lagi minuman, dan 1/3 lagi pernafasan. Tapi kita tuan-tuan nafas tak cukup, saya bawa sengkok. Makan lebihan macam tadi, makan sungguh-sungguh ya, maka tuan-tuan jaga. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jaga tuan-tuan. Pasal apa? Kerana Nabi sebut 3 ni mesti ada. Satu bahagian kan, satu bahagian lagi tuan-tuan untuk minum, kemudian satu lagi ialah untuk pernafasan. Ni Aisyah berkata, perut Nabi SAW tidak pernah penuh kerana kekenyangan. Dalam hubungan dengan isterinya, baginda tidak bertanya mereka tentang makanan dan tidak menyatakan keinginannya untuk makan. Sekiranya mereka menghidang, maka baginda makan apa yang hidangkan, itulah Nabi makan dan minum. Allahu akbar. Sungguh tuan-tuan, kita ni sungguh tuan-tuan, mungkin kita ni alhamdulillah lah duduk di Pulau Pinang semua, duduk di Penang ni, makan tak kadut tuan-tuan. Makan tak kadut pasal apa? Makan tak kadut tu berlambak tu dia, tambah orang duk buat review lah kan, duk viral pula kan. Tak mana ni kedai, tak mana hak ni kedai, tak mana hak ni kedai, tak mana. Nampak viral je kita api, nampak viral je kita api. Makan tak kadut tuan-tuan. Bab makan ni. Tapi tuan-tuan, jika kita Allah tak ada uji dengan satu makanan, tiba-tiba tuan-tuan ada hak tu ya, maka ajaklah anak untuk syukur apa yang ada, yakni qanaah. Qanaah ni maksudnya cukup apa yang ada. Janganlah sampai anak komplain, apa ni asyik ayam ya, apa ni asyik ikan dia. Maksudnya apa? Dia mai satu ujian, dia akan mai tuan-tuan ujian tu. Lah ni kita senang, kita rasa okey, boleh makan tu, boleh makan ni. Mai satu masa tuan-tuan tak ada cukup makanan, kita akan rasa. Sebab tu kena ajak qanaah, maksudnya ajak anak, tak boleh depan makanan, depan rezeki ni jangan cakap yang bukan-bukan. Tu cakap yang elok. Syukurlah kita boleh makan lagi, sebab apa? Ada orang lain tak boleh makan lagi. Kita pesan lagi kat anak. Tu yang kita qanaah ni tuan-tuan. Nabi begitulah, apa hak dihidang Nabi tak merungut tuan-tuan. Terima. Maka itulah akhlak Nabi SAW. Kemudian yang kedua Nabi sebut, Nabi SAW bersabda, aku tidak memakan ketika aku makan tadi dalam keadaan bersandar. Maksudnya makan ni dah lah makan, sandar pula. Ni satu. Maksudnya adablah dengan makanan. Kemudian ni, yang ni lebih banyak kepada adab tuan-tuan, yang nama akhlak. Sebab tu nama tajuk ni akhlak.
Penggunaan sandak menunjukkan cara duduk yang membolehkan seseorang untuk makan banyak seperti bersila dan seumpamanya. Dengan cara ini mendorong seseorang untuk makan banyak. Ketika makan, Nabi SAW meletakkan dua punggungnya di atas dua tumitnya. Baginda bersabda, aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana seorang hamba makan, aku duduk sebagaimana hamba duduk. Begitu juga dengan tidur. Nabi tidur dengan kadar yang sedikit. Walaupun begitu, sesungguhnya Nabi, tuan-tuan, Nabi bersabda, dua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maksudnya makan ni adab lah, bahasa mudah, sekurang-kurangnya lah. Maksudnya duduknya berlaku mana, sekurang-kurangnya kita, tuan-tuan, beradab dengan rezeki. Semalam ada sentuh juga, tuan-tuan, semalam kan. Biasalah bapa ni tuan-tuan mai pada jom kan, tunggu lah. Macam kita ni tak apa lah, macam kita ni tak apa lah. Bila mai jom ni maksudnya apa kan, tuan-tuan, masjid besar. Kita ni surau tak apalah kecil, masjid besar, tuan-tuan. Jadi bila masjid besar, Tok Guru ni dia kalau boleh dia nak tengok dekat dengan dia. Dekat dengan dia. Kan? Kalau kita nampak lah macam ni, nampak senang. Tapi no, masjid belakang. Kalau ada port belakang, lagi belakang tu ada pi. Tambah terlindung pada Tok Guru pula, lagi senang. Lagi senang, tuan-tuan. Jadi begitu. Dia jangan Syekh Nuruddin ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi mengaji Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan-tuan, lagi dahsyat. Tidur pun tak boleh depan dia. Tidur pun tak boleh. Pakai kita kalau duduk lagu tu pakai tak main mengaji terus pak. Kalau kata lagu tu, tuan-tuan, punya jaga. Tapi nak abang kata sekurang-kurangnya tadi ya, duduk kita, tuan-tuan, kemudian kita punya ada sudut apa ni yang guru kita, sekurang-kurangnya kerana adab dulu sebelum ilmu. Begitu keadaan. Allah Rabbi, tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi, tuan-tuan, yang disebut oleh Nabi SAW lagi mengenai perkara yang dipandang istimewa ialah seperti pangkat kedudukan. Ni kita masuk bab yang kedua. Baik. Pada kebiasaannya ia dipandang mulia oleh orang yang berakal. Tinggi rendahnya kedudukan menentukan kemuliaan seseorang di hati manusia. Allah Ta'ala berfirman, wajihan fid dunya wal akhirah, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW disegani dan dikagumi, dipandang mulia oleh orang ramai. Ini berlaku sebelum dan selepas diutuskan menjadi Rasul. Baginda menjadi Rasul, orang musyrikin mengatakan Nabi berbohong. Mereka seksa, sakiti para sahabat dan juga mempunyai niat menyakitkan Baginda SAW dalam keadaan sembunyi. Tetapi apabila mereka berhadapan dengan Nabi, mereka memuliakan Nabi dan menunaikan hajatnya sebagaimana yang kita sebutkan berkali-kali dalam kitab ini. Ini bahasa mudahnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu bab pangkat kedudukan. Ini akhlak Nabi. Apa-apa jawatan sekalipun kita, apa-apa jawatan pangkat kita, tuan-tuan, atas dunia ni, maka tuan-tuan ingatlah pangkat kedudukan tu hanyalah sebagai perhiasan sahaja. Biasa. Ini bab niat lah, bab niat, tuan-tuan. Kalaulah digunakan pangkat kedudukan nak meraih keuntungan dunia, maka akan binasa. Binasa. Nak keuntungan dunia, nak cepat kaya, nak dapat cepat pengaruh, nak jadi jutawan, nak sekian-sekian, maksudnya dengih dunia ya, maka akan binasa. Nampak, tuan-tuan? Sebab itulah jadilah seperti akhlak Nabi SAW sebelum dan selepas sama. Sebelum digelar Al-Amin, orang paling dipercayai. Selepas diutuskan menjadi Rasul umur 40 pun, orang masih percaya Nabi, walaupun ada di kalangan musyrikin Quraisy yang menolak dakwah Nabi SAW. Tetapi bila mai jumpa Nabi berdepan, mereka tak berani, mereka jaga, tuan-tuan, kerana mereka tahu Nabi ni betul. Ni susah nak jaga ni, tuan-tuan. Kan? Sebab itulah disebut
dalam bab pemimpin tuan-tuan, dan juga bab kedudukan ni, dan juga kita sebut tadi berkenaan dengan pangkat, maka gunakan pangkat tadi ke arah yang betul. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, untuk untuk mendirikan agama, gunakan kedudukan tadi untuk agama. Tu kita tuan-tuan. Sebab tu kalau kita baca, saya ulang sikit lah, kita ambil sikit tuan-tuan pada kali ini di penghujung bulan Rabiul Awal. Apa dia? Satu kisah yang berlaku dalam peperangan Hunain. Peperangan Hunain, kalau tuan-tuan ingat lagi, kita bisa sebut dah. Perang Hunain, perang yang di mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ramai orang kabilah, yakni orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Sebab lepas Fathul Makkah, lepas pembukaan kota Makkah, berlakulah peristiwa tadi, yakni peperangan Hunain. Lepas tu tuan-tuan, apa jadi? Iaitu pembahagian harta ghanimah, yakni harta rampasan perang. Kisah ni tuan-tuan sungguh kena tang kita sungguh. Saya baca ni kena. Pasal apa saya kata kena? Sebab cerita ni tuan-tuan berkenaan dengan keluh, maksudnya mengeluh sikit ya. Sahabat ni siapa? Orang Ansar. Orang Ansar ni siapa? Orang Madinah, yakni Aus dan Khazraj. Mereka ni juang lama dah dengan Nabi, puluh tahun dah juang nama Nabi, berbai'ah dengan Nabi, taat janji setia untuk menjadi sahabat yang mempertahankan Nabi, mempertahankan Islam. Mai satu ujian ni para sahabat ni, waktu bila? Waktu Nabi bagi pembahagian harta ghanimah ni, Nabi mendahulukan orang-orang yang baru memeluk Islam. Sebab lepas pembukaan kota Mekah, kita pun tahu tuan-tuan, ramai orang Islam, yakni orang Mekah masuk Islam, yang disebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat bila datang kemenangan daripada Allah dengan pembukaan kota Mekah, ramai sungguh manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berpusu-pusu mereka pakat masuk Islam. Bila masuk Islam, baru masuk Islam, sudah pasti iman mereka lemah. Maksudnya baru fresh tuan-tuan, baru lagi. Bila baru ni tuan-tuan, Nabi SAW nak jinakkan mereka ini. Bila Nabi bagi kawan ni 100 ekor, contoh tak, hak ni bagi sekian, bagi hak ni bagi. Termasuklah orang Arab yang belum masuk Islam, supaya apa? Dilembutkan hati mereka masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan, kita ni duk lama dah. Macam kita daripada surau ni buka, kita yang duk buat semua ni, tapi hak dapat orang lain. Itu contoh. Aku yang duk buat lama ni, pasal apa mereka dah gitu lah. Pasal apa dapat, pasal apa mereka pergi bagi kat mereka, pasal dua ra'i mereka ni, aku hak duk lama dah ni. Kalau bahasa kita tuan-tuan lagu tu. Tapi adakah sahabat lagu tu macam kita? Tak. Cuma nak cerita kata, kita kalau kita lagu tu lah tuan-tuan, pakat duk bagi orang ni, bagi orang baru, orang baru hak yang ni. Kita hak lama ditinggalkan, dipinggirkan. Tak apa, aku memang yang surau dia lah. Itu contoh. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sikit ya. Bila Nabi dengar tuan-tuan keluhan orang Ansar, Nabi pergi jumpa. Ni sedih tuan-tuan. Cerita ni cukup sedih. Nabi pergi jumpa orang Ansar. Sebab Nabi kata, Nabi sebut dalam di kalangan orang Ansar tuan-tuan, aku dengar Nabi kata bahawa sesungguhnya ada satu perkara yang mai kepada aku ni, yang tidak, maksudnya yang tidak bagi Nabi ni, tidak menenangkan hati Nabi, sehingga Nabi sendiri pergi jumpa orang Ansar. Lalu orang Ansar ni tuan-tuan disebut, kami ni sekian, maksudnya kami ni orang yang dah lama. Dan Nabi sebut tuan-tuan, ya, sebelum itu, sebelum daripada kamu dapat semua ni, ingat
Sebelum daripada itu kamu duduk dalam kejahilan, akhirnya kamu dapat nur cahaya, petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebelum daripada itu kamu bergaduh, maka akhirnya hari ini kamu boleh duduk dalam satu jemaah Islam. Kamu boleh duduk dengan elok. Sebelum ni kamu berkelahi. Maka aku datang akhirnya memperdamaikan di antara Aus dan Khazraj, tuan. Kita tahu kisah ni. Mereka semua kata benar apa hak Nabi sebut, semua benar. Lalu mengapakah kamu menyoal sedemikian, wahai orang Ansar? Nabi sebut bahawasanya biarlah, Nabi kata, ni saya kira ringkas kata tuan. Nabi sebut biarlah di kalangan orang lain, maksudnya mereka ini pulang ke kampung mereka dengan membawa unta dan kambing. Biarlah orang-orang Arab, yakni orang masuk Islam, mereka ni baru berjinak dengan Islam, biarlah mereka bawa balik harta-harta ghanimah yang sebenarnya hanya sisa-sisa dunia sahaja. Ia akan habis, Nabi sebut. Tetapi Nabi kata kepada orang Ansar, kamu orang Ansar, kamu pulang dengan membawa aku, yakni membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kamu. Lalu yang manakah lebih utama? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, kita nak jawab apa? Sungguh kita nak abang kata sebenarnya hak kita duduk pulun sangat dunia ni pasal apa? Yang kita duduk pulun dunia ni pasal apa? Sebab Nabi buat tadi pembahagian ghanimah tadi bukan semata-mata kerana harta ya, habuan dunia, tapi Nabi nak jinakkan, yakni Nabi nak buat semua tadi untuk Islam. Nabi tak buat saja-saja, tuan-tuan. Nabi buat kerana Islam. Tuan-tuan, nampak tak? Nabi buat semua untuk Islam. Sebab tu Nabi kata, aku ni, yang kata Nabi, aku bersama dengan kamu. Aku kalau boleh nak jadi orang Ansar. Kalaulah tidak kerana hijrah, aku nak jadi orang Ansar. Maksudnya Nabi nak kata begitu mulianya orang Ansar yang bersama dengan Nabi sehingga akhir hayat Nabi SAW. Menangis semua sahabat Ansar, tuan-tuan, sehingga membasahi janggut-janggut mereka. Kerana benarlah bahawasanya hak tu hanya habuan dunia yang sementara. Sungguh tuan-tuan, hak kita duk pulung, sungguh hak tadi ni dunia ni pasal apa dia dapat, aku tak dapat, pasal apa sekian-sekian. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita lupa. Salah dah niat kita. Niat kita ni untuk apa, tuan-tuan? Termasuk semua, saya cerita ni termasuk semua. Memilih pemimpin, memilih apa? Untuk Islam. Semua untuk Islam. Niat untuk apa? Berdasarkan niat masing-masing. Maka kalaulah habuan dunia, maka tidak ada sebenarnya, tuan-tuan, sisa-sisa dunia yang akan mengakibatkan, tuan-tuan, kerugian pada dia. Tapi kalaulah kerana iqamatuddin, kerana dia nak menegakkan agama, maka tuan-tuan, itulah jalan yang dipilih orang Ansar untuk bersama dengan Nabi sehingga akhir hayat mereka. Allahu Akbar. Yang inilah yang disebut dalam satu riwayat dalam bab pembahagian harta ghanimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini cantik, tuan-tuan. Jadikan sebagai pengajaran. Saya sebut ni sajalah, kita semua memperbetulkan niat. Selama ni kita buat untuk apa? Macam kita sebutlah. Saya suka bagi perbandingan macam ni, tuan-tuan. Kita bila kita janji dengan anak, tuan-tuan, jangan janji kosong. Tu je saya pesan. Biarlah janji diiringi dengan dorongan untuk melakukan tuntutan agama. Contoh, tuan-tuan ajak dia main sembahyang. Tuan-tuan kata ke anak kita, kita pun sebut ke anak, kalau abang rajin sembahyang, jaga sembahyang, abang rajin mengaji, ayah akan beli sekian-sekian. Beli, tak kisahlah tuan-tuan nak beli skuter ke kat dia, tuan-tuan nak beli mainan apa ke kat dia, tuan-tuan nak beli hadiah apa pun, tapi didorong untuk dia buat agama dulu. Kalau tuan-tuan janji kosong, maksudnya abang berjaya, habis
ayah beli, abang jaya beli. Maksudnya jaya saja di dunia, tapi di akhirat tak ada. Maksudnya agama tu tak ada. Semayang ke mana, mengaji dia ke mana, agama dia ke mana. Sebab tu Nabi buat tadi, jinak tadi dengan agama, biar mereka dekat dengan agama, biar mereka faham agama Islam ni lagu mana. Begitulah kita tuan-tuan, isteri kita nak jinakkan isteri kita, akan lembutkan hati dia ke tuan-tuan. Begitu juga isteri nak lembutkan hati suami dia ke. Begitulah kita tuan-tuan dengan Islam. Dorong untuk buat agama, bukan janji kosong semata-mata. Sebab tu kita menikah tuan-tuan, kita kata apa? Kan, aku terima tidak? Aku terima, maksudnya kita terima. Terima itu kita terima satu tanggungjawab. Terima satu tanggungjawab, maka tuan-tuan kita akan tanggung nafkah bagi dia. Makan minum dia, pakaian dia, dan tempat tinggal. Itu hak 4. Hak yang nafkah tu kan. Selebihnya tu sunat, iaitu bagi duit ke tuan-tuan, bagi apa ke, tu lebih. Hak wajib 4. Hak wajib ni 4. Makan hak mengenyangkan, minuman yang mengenyangkan, kemudian pakaian untuk dia, kelengkapan dia, kemudian tempat tinggal. Selebihnya suami nak bagi, dia nak bagi duit ke nak bagi, itu sunat bagi suami tuan-tuan. Kita bagi. Atas disebabkan apa? Kerana pengorbanan isteri kita. Tapi hak yang kita buat tadi, hak kita duk bagi tadi, kita pesan pula pada isteri, kalau dah ayang ni derhaka pada Allah Ta'ala, maka tuan-tuan, sebab tu orang perempuan bila dia derhaka pada suami dia derhaka pada Allah Ta'ala, berat dosa dia. Pasal apa? Pasal suami dah bagi dah semua. Kalau suami dah bagi dah semua ni, dah bagi dah semua nafkah, tiba-tiba dia derhaka pada suami, ataupun dia tak mau taat pada Allah dan Rasul, tak mau ikut agama, maka itulah dosa bagi isteri yang paling berat di akhirat. Wa na'udzubillah. Ni kita sebut tuan-tuan. Sebab tu kita sebut kat isteri, kita kata, abang dah sedia dah, maka satu je, apa dia? Tak kita pesan, jaga sembahyang, jaga ni, jaga tu, jaga. Sebab apa? Kita nak jinak dengan agama, bukan janji kosong. Tuan Allah Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Jadi kita nak sebut apa tadi? Kita nak sebut berkenaan dengan yang kita kata tadi, iaitu yang pertamanya, bab makan minum yang berlebihan, yang membuatkan kita malas tuan-tuan. Maka jadilah kita tuan-tuan yang qanaah, yang saya sebut tadi, syukur apa yang ada, apa yang dapat, itulah kita makan, kita terima tuan-tuan. Itulah rezeki kita. Ada orang lebih, alhamdulillah, maka itulah rezeki dia. Maka jangan bandingkan pasal apa dia dapat lebih, pasal apa aku dapat kurang. Jangan. Kerana rezeki daripada kita semua takkan sama tuan-tuan, takkan sama. Ada orang kata dia lagu ni, ada orang kata dia macam ni. Kalau nak banding, maka tuan-tuan takkan puas hidup di atas dunia. Banding tak ada. Nampak dah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua kita sebut apa tadi? Yang kedua, bab kedudukan pangkat. Ingatlah pangkat, kedudukan apa sahaja itu hanyalah sisa-sisa dunia. Maka ingatlah kisah akan orang Ansar tadi yang keluh kerana apa? Tak dapat harta ghanimah sedangkan orang lain dapat. Maka Nabi sebut kepada kita bahawasanya niat itu penting. Itulah sisa dunia yang sementara. Janganlah kita tuan-tuan nak, dia senang macam ni tuan-tuan, jangan nak sangat pada jawatan pangkat, tetapi apabila diberikan jawatan, dia ada dua keadaan. Contohnya kita ni memang tak mahu, tapi orang bagi juga. Maka bila orang bagi, maksudnya orang percaya. Bila orang percaya, buatlah sebaik mungkin. Yang tu, jangan minta ya. Jangan duk pulun lobi contoh. Jangan duk pulun sangat nak tu nak ni. Jangan tuan-tuan. Jangan. Tapi bila Allah bagi, Allah pilih, maka laksanakan dengan sebaik mungkin. Baik tuan-tuan. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu sahaja.
dua perkara yang kita sebutkan tuan-tuan, cukuplah kita nak buat balik sedikit sebanyak daripada apa yang boleh kita sampaikan, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung pada bulan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam saya sebut tadi, insya-Allah saya sebut awal bila pun tak abang dekat Faizul lagi. Cuma saya sebut awal kuliah saya lah bulan 12. Maksudnya takat bulan 12 lah, maksudnya habis kitab habis. Kerana saya berkhidmat sepenuh masa dengan masjid pula pada sesi yang akan datang, iaitu sesi Januari 2023. Nanti saya sebut dah tadi, sebab kita tak mau tuan-tuan pegang jawatan ni, berat. Tapi dah waktu pemilihan masjid dia kena pilih, jadi kita pula kena atok untuk program masjid. Sebelum ni orang atok untuk kita, lah kita kena atok pula. Dia payah sikit nak keluar tuan-tuan. Jadi saya insya-Allah saya abang awal ni senang. Orang tak awal tak keluar kan. Jadi insya-Allah sehingga bertemu lagi insya-Allah pada yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabla Allah.